Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan Laksamana Cheng He dengan pelayaran dia yang sangat-sangat hebat. Dia kondak beratus-ratus kapal dengan kru beribu-ribu orang dengan pelbagai kelengkapan yang kalau dia nak buka ataupun takluk mana-mana kota, dia memang boleh buat ikut suka hati dia je. Sebab dia punya banyak dan besarnya dia punya pelayaran tu, boleh kata macam seolah-olah bandar yang bergerak tau atas saya, berpuluh-puluh ribu orang kot pada waktu tu. Jap, dia Laksamana Cheng He ke Cheng Ho Okey, cikgu sejarah aku memang sebut dia sebagai Cheng Ho dan semua bahan bacaan dalam bahasa Melayu memang sebut sebagai Cheng Ho. Tetapi bila aku rujuk bahan bacaan dalam bahasa Inggeris, semuanya cakap Cheng He dan memang sebutannya Cheng He. Jadi oleh kerana aku banyak rujuk artikel dan jurnal dalam bahasa Inggeris, aku akan stick dengan perkataan Cheng He for the rest of this video. Okey, untuk comparison lah supaya korang boleh faham betapa kuat dan hebatnya pelayaran Cheng He ni, kita comparekan dengan Christopher Columbus. Christopher Columbus hanya kondak 3 kapal saja. Sedangkan Cheng He dia kondak 317 kapal. Christopher Columbus lalui 64,000 km sepanjang pelayaran dia. Cheng He dia melayari 11,000 km. Okey, dan Christopher Columbus hanya ada 87 orang kru. Sedangkan Cheng He dia kondak lebih kurang 28,000 orang kru. Sebab tu aku cakap dia macam seolah-olah bandar yang bergerak atas air sendiri sebab dia punya fleet tu sangat-sangat besar, sangat-sangat ramai. Okey, so sekarang kita akan tengok asal usul Cheng He tu sendiri. Okey, Cheng He ni dia asal namanya bukan Cheng He, asalnya adalah Mahe dan dia adalah seorang Muslim bersama keluarga dia orang Muslim yang tinggal di Yunan di bawah pemerintahan Mongol. Ayahnya dikatakan seorang pegawai yang berkhidmat untuk Mongol Empire pada ketika itu. Tapi tak lama pun pada tahun 1381 berlakulah invasion oleh tentera Ming. Okey, dinasti Ming menakluk Yunan pada ketika itu, menjatuhkan Mongol. Waktu tu Mahe masih lagi kecil, dia ditangkap dan dia di dalam capture dia dijadikan sebagai seorang sida. Okey, kalau mungkin korang kita tanya, betul ke Cheng He ni seorang Muslim? Yes, asal usulnya dia dan keluarga dia memang seorang Muslim. Okey, memang direkodkan dia seorang Muslim asalnya. Tapi in his later day of life tu dia punya belief tu agak bercampur-campur sikit lah. Seperti apa yang direkodkan dalam Liu Jiagang dan Changle inscription atau tulisan Liu Jiagang dan Changle. Ada merekodkan yang Cheng He ni dia ada terlibat lah dengan ritual penyembahan Dewi Tianfen yang pada waktu tu Dewi Tianfen ni adalah dewi yang menjaga lautan. So mungkin akibat pengaruh orang yang rapat dengan dia, pengaruh budaya ataupun pengaruh orang sekeliling. So in his later day dia punya kepercayaan tu agak bercampur-campur lah sikit. Okay, selepas ditangkap dan dijadikan sebagai seorang sida, dia diarahkan untuk serve seorang putera bernama Chu Di. Chu Di waktu tu dia jaga kawasan Beiping ataupun sekarang ni dia koloni sebagai Beijing. Dan dari sinilah dia mula membina hubungan yang rapat dengan Chu Di. Dia serve Chu Di dengan baik dan Chu Di pun suka dengan layanan dia. Chu Di bagi dia education, bagi dia pembelajaran dan sebagainya. Cheng He pada waktu tu pun banyak terlibat dengan operasi ketenteraan di bawah Chu Di ni. Waktu tu mereka nak lawan Mongol dan oleh kerana dalam peperangan tersebut Cheng He dapat membuktikan yang dia seorang yang memang capable, seorang yang berkepimpinan, hebat dari sudut ketenteraan dan sebagainya. Dari situlah kepercayaan dia dengan Chu Di tu sangat-sangat kuat dan menjadikan dia orang kepercayaan Chu Di tu sendiri. Okey, so tak lama lepas tu dipendekkan cerita, akhirnya Chu Di, putera Chu Di tu berjaya menjadi seorang raja yang menguasai dinasti Ming. So dinasti Ming pada waktu tu dia ada sedikit taktik penghubungan luar yang agak agresif lah. Okey, so dia nak paksa kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar Ming tu mengiktiraf kekuasaan China, mengiktiraf kekuasaan dinasti Ming pada ketika itu lah. So apa mereka buat untuk kerajaan yang ada di sekeliling dinasti Ming, okey, dia akan hantar perwakilan dan paksa mereka untuk bayar ufti, bayar tribute, seperti dia hantar ke Manchuria, ke Korea, ke Jepun, ke Vietnam. Tapi ada kerajaan yang jauh-jauh, okey, macam kerajaan Melaka, kerajaan di Palembang, di Singapura yang jauh-jauh tu, dia ada cara yang berbeza, okey, cara berbeza untuk mendekati kerajaan-kerajaan jauh ni. So apa yang dia buat? Dia mengarahkan rakyat dia untuk membina kapal-kapal besar beratus-ratus jumlah dia untuk pergi dan berlayar. Okey, dari sinilah berlakunya perang psikologi dan siapa lagi orang yang lebih baik untuk menguasai ekspedisi pelayaran kapal tersebut?
tak lain tak bukan adalah Cheng He. So pelayaran pertama berlaku pada tahun 1405 daripada Shuchao. Okey, Shuchao. Okey, dan dia terdiri daripada 317 buah kapal dan ada lebih kurang 28,000 orang anak kapal. 28,000 anak kapal terdiri daripada pelbagai bidang, ada tentera, ada tukang kapal, ada tukang masak, ada doktor, ada tukang pelipur lara dan sebagainya. Dan dia dalam 7 pelayaran yang dilakukan oleh Cheng He, dia lalu banyak gila kawasan. Dia lalu kawasan Asia Tenggara, okey, belah Thailand, Malaysia apa semua tu. Okey, dia lalu dekat India, okey, dia juga lalu dekat Middle East, bahagian Mekah, Madinah tu. Okey, dan juga sampai ke bahagian Afrika, benua Afrika, di Tanjung Harapan Afrika tu. Dan apabila datang dengan beratus-ratus kapal yang besar-besar, direkodkan kapal mereka 2 kali ganda lagi besar daripada kapal yang ada pada ketika itu. Of course lah, dia menakutkan penduduk tempatan yang melihat kehadiran mereka. So kalau diorang tengok dari jauh, seorang mestilah diorang fikir, oh ni apa ni, tentera ke datang nak takluk kita orang ni. Sebab kapal perdagangan tak datang sebanyak dan seramai sebesar macam tu. So apa yang dilakukan oleh Cheng He sangat menarik. Apabila dia datang beramai-ramai sebagai seolah-olah bandar yang bergerak di atas air, apa yang dilakukan, dia layan orang tempatan dengan baik, which is satu pujian yang memang kita kena bagi dekat Cheng He. Bukan saja itu, dia juga bagi hadiah dekat orang tempatan dari sudut emas, perak, porselen, tembikar dan juga sutera. Dan sebagai balasan, orang tempatan pun suka juga dengan Cheng He ni. Mereka pun bagi balasan ke atas mereka, bagi bekalan makanan, hasil hutan yang ada, bagi bekalan air dan juga binatang ternakan dan juga binatang eksotik. Ada sampai satu tahap Cheng He tu dia pernah dapat seekor zirafah tahu daripada Malindi. Okey, dia sebenarnya banyak lagi tahu binatang eksotik yang dia dapat. Dia ada pernah dapat singa, dia pernah dapat zebra. Okey, dan semuanya bila dia bawa ke kapal, zirafah tu yang paling banyak menarik perhatian orang yang berada dekat China. Sebab apabila dia bawa balik binatang zirafah dekat China, penduduk China percaya yang zirafah tu adalah Qilin. Okey, Qilin ni adalah mystical beast lah dalam budaya China pada waktu tu. Apabila Qilin hadir, dia seolah-olah mengesahkan lagi kekuasaan raja yang ada pada ketika itu. Dan teknik perang psikologi ni memang berjaya, memang berjaya. Apabila dia lalu je dekat sebuah kerajaan yang sedia ada kat situ, memang kebiasaannya sanggup untuk bernaung di bawah China, setuju untuk mengiktiraf kekuasaan mereka dan bersetuju untuk membayar ufti. Seperti apa yang kita tahu, benda tu berlaku di Kesultanan Melaka. Okey, walaupun Cheng He ni memang seorang yang mengamalkan diplomasi yang tinggi, tapi tak bermakna apabila dia dipaksa untuk berhadapan dengan kekerasan atau peperangan, dia menolak. Tak. Apabila perlu, dia sanggup melakukan kekerasan. Okey, contoh kata kita tengok pada tahun 1407, pada waktu tu berlakunya aktiviti pirate, aktiviti lanun yang menguasai Selat Melaka. Waktu tu dia merompak dan merampas harta banyak kapal-kapal perdagangan yang ada pada ketika itu. Dan apabila dia bertembung dengan Cheng He, berlakulah perbelahan perlawanan dan Cheng He dengan mudahnya mengalahkan dan merosakkan semua kapal-kapal Chen Chui yang ada pada ketika itu, membunuh lebih kurang 5,000 tentera anak kapal Chen Chui. Dan Chen Chui sendiri pada waktu tu ditangkap dan lanun ini dibawa balik ke Nanjing untuk menjalani hukuman dia di situ. Okey, contoh kat lain kita tengok pada tahun 1410 berlakulah hubungan yang tidak baik antara King Vira Alakeshwara yang berada dalam Kingdom of Kotte di Ceylon. Okey, berlaku hubungan yang tidak baik antara dia dan juga dinasti Ming. Okey, pada waktu tu sebab dia ada serang neighboring kawasan kejiranan yang pada waktu tu mereka dah pun membuat perjanjian damai untuk bernaung di bawah China. So China pun tak puas hati, dinasti Ming tak puas hati. Waktu itulah dia mengarahkan Cheng He dan anak-anak kapal dia dan tentera dia untuk menakluki Ceylon. So Cheng He pun mengarahkan lebih kurang 2,000 anak kapal dan tentera dia untuk mendarat untuk menakluki Ceylon. King Vira Alakeshwara dia mengarahkan tentera-tentera dia untuk berkumpul dan menjaga laluan pulang antara tentera Cheng He ni untuk balik ke kapal. So tentera Cheng He pada waktu tu dah pun terperangkap, dia punya laluan balik ke kapal dah pun tertutup. Cheng He mengarahkan 2,000 troops dia yang ada dah pun mendarat pada ketika itu untuk terus dia invade capital of Ceylon pada ketika itu. So dia tak peduli pun dengan walaupun dia dah terputus hubungan dengan kapal. So sekarang ni terbalik pula. So King Alakeshwara tu pula yang kena datang untuk dapatkan balik capital dia, sebab capital dia dah pun kena takluk
Asalnya dia nak buat tentera tu terperangkap, tapi sekarang terbalik pula, dia orang pula yang terperangkap sebab dia orang punya capital tu dah kena takluk, sedangkan dia orang dekat luar. Berlakulah pertembungan dan pengepungan dalam beberapa hari. Akhirnya tentera Ming berjaya melepaskan diri daripada pengepungan tersebut. Bahkan dia juga berjaya menangkap King Vira Alakeshwara dan bawa balik ke kapal, seterusnya bawa balik ke China untuk menjalani hukuman kerana tidak patuh kepada kerajaan China. Okey, dan antara bukti yang Cheng He ni adalah orang-orang yang sangat tinggi diplomasinya, apabila dia melalui negeri-negeri ataupun negara-negara yang dilawati, dia bukan saja berlaku pertukaran barangan, okey, pertukaran hadiah di antara mereka juga menjemput perwakilan daripada negara ataupun negeri tersebut untuk dibawa balik ke China untuk mewakili negara mereka. Contoh kata kita tengok direkodkan dalam pelayaran yang keempat, dianggarkan lebih kurang 30 orang dari perwakilan daripada negara yang berbeza dibawa balik ke China untuk menghadap Raja China itu sendiri. Tapi bukan itu saja, dalam next pelayaran mereka hantar pulang mereka dengan selamat. So maksudnya ini adalah satu jemputan yang terhormat. Ini bukan sebuah paksaan, membuktikan yang Cheng He ni memang orang-orang yang sangat tinggi diplomasinya. Okey, so selepas selesai 6 kali pelayaran oleh Cheng He, okey, pada tahun 1424 naiklah Hongxi Emperor, menggantikan ayah dia Chudi sebagai raja yang menguasai dinasti Ming pada ketika itu. Dia pada waktu tu dia hentikan pelayaran Cheng He sebab bagi dia pelayaran tersebut dia berlawanan lah dengan prinsip Confucianism yang ada pada ketika itu. Tapi tak lama pun dia memerintah setahun je, lepas tu digantikan pula oleh raja yang seterusnya. Raja seterusnya memberikan peluang kepada Cheng He untuk melakukan sebuah pelayaran yang terakhir pada kali ke-7, dan berlakulah pelayaran tersebut. Okey, dan kebanyakan sejarawan setuju dalam pelayaran ke-7 inilah Cheng He jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di atas kapal. So apabila dia meninggal dunia di atas kapal, maka dilakukanlah sea burial ke atas dia, maksudnya mayat dia dicampak ke dalam laut, sebab itulah cara sea burial yang diterima. Walaupun dia ada tomb ataupun makam dia di China, tapi tomb dia kosong. So maka berakhirlah legenda seorang Laksamana Cheng He. Banyak gila lah pelajaran yang kita boleh ambil daripada pelayaran Cheng He ni, dan kesan yang kita boleh tengok lah dalam tanah Melayu kita sendiri, dalam Malaysia yang ada pada hari ini, ialah lahirnya satu golongan yang dinamakan Cina Peranakan. Macam mana Cina Peranakan ni boleh wujud? Sebab hubungan baik yang telah pun dimulakan oleh Cheng He tadi. Sebab Cheng He dah pun memulakan hubungan baik antara tanah Melayu, Kesultanan Melaka dan juga kerajaan China. So kerajaan China sanggup menghantar seorang puteri bernama Puteri Hang Li Po ataupun Han Li Pao, dalam bahasa Cina Han Li Pao, untuk berkahwin dengan sultan yang ada pada ketika itu. So hasil daripada perkahwinan tersebut, daripada mereka lahirlah silsilah Cina Peranakan yang ada sampai ke hari ini. Aku rasa kita memang kena bagi kredit yang sangat besar lah kepada Cheng He dan juga kapal-kapal dia dan juga dinasti Ming, sebab mereka jadi abang besar, tapi abang besar yang baik. Okey, dia hanya minta orang bayar ufti, dia tak suka-suka hati dia jatuhkan kerajaan, paksa orang tu untuk tunduk kepada mereka, letak penasihat mereka, kaut semua hasil hutan, hasil tanaman, hasil bumi yang ada dekat tempat tersebut, sampaikan rakyat yang ada kat situ sama ada mati akibat penyakit, kalau tak mati akibat perang saudara ataupun mati akibat kebuluran, dan bawa balik semua harta tu ke negara mereka sendiri dan buat macam harta mereka sendiri, dan biar je orang yang ada kat situ mati. Bila dah tak untung baru dah mereka lepaskan, seperti yang dilakukan oleh kolonial barat. Mereka tak buat macam tu. Kita kena bagi kredit tau. Serius dia, aku kata kita kena bagi kredit tau dekat dinasti Ming, sebab sejarawan setuju yang kalau mereka nak jadi colonial empire seperti yang dilakukan oleh barat, inilah waktu terbaik. Inilah waktu paling sesuai nak takluk semua kawasan ni. Dan Kesultanan yang Melaka yang kita tengok pun mungkin tak kekal lama lah, sebab akhirnya kita akan berada di bawah pemerintahan Ming sebelum kita jatuh di bawah tangan Portugis. Tapi mereka tak buat apa yang mereka buat. Mereka guna psychological war dan mereka minta orang patuh dan iktiraf kekuasaan China dengan membayar ufti. Itu saja. Mereka tak kacau sangat apa yang berlaku dekat dalam kawasan tu sendiri. Itulah dia kredit yang jarang orang berikan kepada dinasti Ming dan juga Cheng He dan juga anak-anak kapal dia. Ada juga klaim yang mengatakan Cheng He ni ada membina beberapa masjid sepanjang laluan dalam pelajaran dia tu. Aku rasa kita angkat Cheng He ni bukan sahaja sebab dia ni seorang Muslim, okey,
tapi sebab dia punya diplomasi tu, dia punya kehebatan dia dalam berhubung dengan rakyat tempatan tu, yang tu yang kita patut puji. Dia hanya guna kekerasan apabila perlu, which is a very beautiful thing to do. Dan aku rasa korang memang kena share lah pasal cerita pasal Laksamana Cheng He ni, sebab dia adalah watak yang real tau. Sebab kalau kita tanya player-player yang hebat dekat anak-anak muda sekarang ni, mungkin diorang akan cakap, oh mungkin Captain Jack Sparrow ataupun Captain Hector Barbosa, Commodore James Norrington. Itu semua fake dalam cerita Pirates of Caribbean. Yang tu semua fake je. It's not real pun. Tapi Laksamana Cheng He ni, this is real. Dan kehebatan dia bukannya datang daripada paksaan, bukannya datang daripada kekuasaan menahluki sebuah kawasan, tak, tapi sebuah daripada diplomasi, daripada sifat toleransi yang diamalkan. Sebab tu aku rasa Laksamana Cheng He ni memang perlu diangkat lah dari sudut sejarah, sebab kehebatan dan kredibiliti dia memang tak ada tandingan lah. Jadi aku rasa korang memanglah kena share cerita pasal Laksamana Cheng He ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.